Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada kalian semua yang masih lagi sudi hadir dalam kisah seram alam jin. Untuk permulaan aku nak mohon maaf ya, dalam beberapa hari ni, dalam seminggu lebih ni aku tiada susulan untuk episod yang baru disebabkan kurang sihat. Biasalah musim-musim sekarang ni musim hujan lebat ya. Aku rasa bukan aku seorang je. Aku rasa ada di antara kalian juga yang turut kurang sihat. Jadi aku doakan kita sama-sama berdoa semoga kita semua diberkati, dirahmati, dibekalkan kesihatan yang baik, dikuatkanlah kita punya imun dalam badan ya, dijauhkan daripada perkara-perkara yang boleh memudaratkan kesihatan yang lebih teruklah. Walau apapun bagi kita yang beragama Islam, ini semua adalah satu dugaan dan cubaan maupun ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tanda kasihnya Allah terhadap kita, menaikkan kita punya darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita doalah yang baik-baik sesama kita. Susulan beberapa hari yang lepas dalam keadaan yang tidak sihat, sekarang ni alhamdulillah beransur pulih. Aku teringat lagi pada waktu ketika masa aku kena Covid dulu. Masa aku kena Covid, aku ditahan dekat ward di area negeri Perak lah. Ada satu ward hospital tu. Jadi bila mana aku teringat kembali pada waktu dulu masa aku kena Covid, kena kuarantin dekat hospital. Jadi aku rasa ada wajarnya, ada baiknya aku ingin kongsikan kepada kalian semua berikutan kisah-kisah berkaitan dengan Covid. Terdapat dua kisah yang berkaitan dengan Covid yang ingin aku kongsikan kepada kalian, yang mana salah satunya pernah dikisahkan, pernah diceritakan kepada aku, dan juga salah satu daripadanya juga aku ambil daripada sumber Google. Jadi tanpa membuang masa, kita dengarkan kisah yang ingin aku kongsikan kepada kalian berkaitan dengan hantu Covid. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Kisah yang pertama dikongsikan dengan nama samaran Karim, berlaku pada musim Covid lewat tahun 2020. Masa ni Karim kena Covid stage 2, perlu ditempatkan di pusat kuarantin di hospital. Okey, buat maklumat kalian semua, aku mohon maaf ya. Pada Abang Karim juga aku ingin memohon maaf. Sebab apa? Sebab Abang Karim dia ada letakkan nama hospital di sini. Tapi aku rasa adalah wajar kalau aku hiddenkan nama hospital berkenaan supaya apa tahu, supaya tidak memudaratkan di kemudian hari. Aku rasa lebih wajar macam tu lah ya Abang Karim. Mohon maaf sangat-sangat. Karim ditempatkan di pusat kuarantin salah satu hospital di Malaysia. Mereka yang kena Covid diasingkan dan ditempatkan dalam satu ward khusus untuk pesakit-pesakit Covid, dan di dalam ward yang sama juga ada sudah tersedia bilik air, yakni tandas lah. Macam aku dulu masa aku kena Covid dulu, masa aku dikuarantinkan dekat salah satu hospital di Perak ni pun sama juga. Dekat ward tu memang ada tandas, ada bilik air. Biasalah bila dah kena Covid ni, dalam otak ni hanya fikirkan berkaitan dengan Covid je lah. Mati hidup tu itulah yang bermain-main dalam otak kita ni. Menghitung hari demi hari untuk discharge ward, nak cukupkan tempoh 10 hari dalam ward ni. Nak jadikan cerita, lewat pagi tu dalam pukul 3 pagi macam tu, Abang Karim ni terjaga daripada tidur nak buang air besar. Dia nak pergi menuju ke tandas sambil terkebil-kebil mata dia menahan mengantuk. Bila Abang Karim ni buka pintu tandas, masa ni dia agak terkejut sekejap tau. Sebab apa? Masa dia ni nak buka pintu tandas, dalam beberapa saat di depan Abang Karim ni dia nampak macam ada nampak raut muka betul-betul di ruangan tingkap cermin tandas tu. Tingkap tandas ni kecil je. Ni contoh tingkap tandas yang kecil, tak besar, kecil je. Kemudian kedudukan tingkap tu pula agak tinggi, betul-betul berada di atas tempat mangkuk tandas yang Abang Karim nak duduk nak buang air besar ni. Bayangkanlah kalian semua. Digambarkan kepada kita, walaupun saat ketika itu Abang Karim ni mamai-mamai, tapi dia masih ingat lagi tau muka yang dia nampak dalam beberapa saat ketika tu. Kata Abang Karim, muka benda tu agak gelap,
Tapi masih lagi boleh nampak matanya yang tiada anak mata. Kemudian mulut benda tu pula terlopong tenganga. Macam mana tu? Ay Allah, seram. Ni sebagai contoh je lah. Aku tak tahulah, aku cuma lakukan balik lah ya. Sebagai contoh, buka pintu tandas. Agak terkejut Abang Karim tengok di hadapannya ada kepala. Contoh, itu contoh je lah ya, contoh. Tak lama, kejap je benda tu. Dalam sesaat dua je muka tu. Lepas tu muka tu pun hilang. Pada awalnya terbeliak jugalah mata Abang Karim ni. Tapi bila mana hajat membuang air besar, dah sampai ke hujung-hujung tol lebuh raya ni, nak tak nak Abang Karim ni dah tak peduli dah. Dia dah tak tahan. Dia pun duduk lah, terus buang hajat dekat mangkuk tandas tu. Sambil-sambil dia ada jugalah toleh ke belakang kan, macam ni, buang besar, tengok. Ada jugalah tengok-tengok kan. Mana tahu mana muka tu keluar lagi ke. Nampak macam lawak, tapi kalau kita berada di kedudukan dia, Abang Karim ni, macam mana agak-agak kalian semua? Nampak macam lawak kan? Tapi kalau kita berada di situasi Abang Karim waktu ketika itu, kalau akulah kan, masa aku dengan COVID dulu, aku dah tak fikir hantu lah. Tak fikir hantu. 2-3 pagi pun aku bedah pergi tandas. Sebab apa? Dalam otak, macam aku cakap ni, dalam otak kita fikir COVID, fikir saat-saat kehidupan kita, saki-baki kita, amal ibadat kita. Dah tak fikir dah benda tu. Dah tak fikir dah benda tu. Tak ada dah. Dah tak ada dah perasaan takut dengan benda-benda hantu yang bukan-bukan ni. Kita sambung semula. Keesokan paginya, ada 2 staf hospital edarkan makanan sarapan pagi. Abang Karim ni pun bagi tahulah pada staf ward ni apa yang berlaku. Apa yang dinampak dalam sesaat dua dalam tandas pukul 3 pagi macam tu. Pada awalnya, staf hospital tu diamkan aja. Layankan aja apa yang disampaikan oleh Abang Karim ni. Kemudian tak lama lepas tu, staf lagi seorang ni pun datang pada Abang Karim. Kalau jangan ingat pula staf hospital ni pakai baju biasa-biasa. Tidak, staf hospital ni macam biasalah. Dia pakailah baju macam baju ninja ya, macam baju angka SWAT, untuk mengelakkan ataupun mengasingkan diri dia dengan pesakit-pesakit COVID ni. Macam itulah. Kedua-dua staf ni pun ceritakan pada Abang Karim. Katanya dulu sebelum COVID, wad ni dulu jarang diguna pakai sebab hanya dijadikan tempat storage ubat-ubatan hospital. Itu pun sebab apa tahu? Sebab sebelum dijadikan storage, memanglah pada asal dan pada awalnya adalah sebuah bilik wad yang diguna pakai untuk pesakit-pesakit hospital. Pada awalnya lah. Tapi disebabkan apa tahu? Disebabkan bila dah ada gangguan-gangguan yang pelik dekat dalam wad ni, kerap sangat berlaku. Jadi pihak hospital mengisytiharkan bahawasanya wad ni ditutup serta-merta. Ni cerita dulu. Ditutup serta-merta, kemudian dijadikan storage ubat-ubatan hospital. Itu dulu sebelum COVID. Bila dah ada COVID, barulah pihak hospital dah tak ada pilihan, mengguna pakai storage tempat ubat-ubatan hospital ni dijadikan ward semula. Disebab apa tahu? Sebab ada advantage, ada tandas dalam ward tu. Nak tak nak kena jadikan sebagai ward untuk pesakit COVID pula. Buka balik. Itulah kisah yang dimaklumkan kepada Abang Karim. Gangguan tu hanya berlaku sekali je kepada Abang Karim. Tapi kalian semua, sepanjang 10 hari ni, nak menunggu 10 hari dalam wad ni, ada satu malam tu, gangguan tu berlaku kepada seorang uncle yang berbangsa Cina pula. Uncle yang berbangsa Cina ni agak tua jugalah, lebih kurang umur 50 dekat 60 macam tu lah kata Abang Karim ni lah. Tiba-tiba menjerit dalam tandas tu lebih kurang 1-2 pagi. Ya, menjerit. Terkejutlah semua orang dalam wad ni. Apa sah pula Uncle Cina tu menjerit kan dalam tandas? Ada yang tengah baring, ada yang tengah tengok video dekat handphone cerita Tamil. Abang Karim pula katanya pada waktu ketika tu dia tengah baring sambil berzikir. Terkejut dia mendengar orang Cina ni, yang uncle orang Cina berbangsa Cina yang tua ni, menjerit dalam tandas. Masing-masing pun yang berdekatan dengan tandas tu pun tengoklah, jengahlah uncle Cina tu dalam tandas. Kata mereka, uncle Cina tu dah baring dah. Dia dah collapse, tapi tak habisan. Dia terbaring, terjatuh, tersandar dekat pintu tandas. Jadi mereka ni pun papalah uncle Cina ni keluar daripada tandas,
pergi ke katil beliau. Sambil mereka papa Uncle Cina ni keluar tandas, sambil itu jugalah mulut Uncle Cina tak habis-habis membebel macam tak apa hati. Macam lebih kurang macam tu. Abang Karim tak tahulah kan, sebab dia berbangsa Cina, berbahasa Cina. Jadi mana nak faham? Mereka ni tak faham tahu apa yang dibebelkan oleh mulut Uncle Cina ni. Sebab apa? Sebab dibayangkan, dikabarkan, dikatakan kepada kita, kata Abang Karim, Uncle Cina ni dia macam orang kampung tau, macam orang kampung pedalaman. Dia tak reti, tak fasih sangat untuk berbahasa Melayu. Lagi-lagi dalam keadaan dia tengah marah macam tu kan. Jadi dia popek-popek lah berbahasa Cina. Kemudian dalam waktu yang sama, kebetulan dalam wad ni ada juga orang Cina yang dalam umur 40-an macam tu lah. Dia tahulah fasih berbahasa Melayu. Jadi mereka ni pun cakap lah, tanyalah pada orang Cina yang umur 40-an ni, mau tanyalah, bos, apa salah itu Uncle Cina? Kenapa itu Uncle Cina marah-marah? Kenapa dia jatuh? Apa dia cakap-cakap tu? Kemudian orang yang berbahasa Cina yang umur 40-an ni, dia translate lah. Dia kata apa tau? Itulah uncle lah. Dia bagi tahu, kata dia, masa dia membuang air, masa dia mau kencing, tiba-tiba dia tengah tunduk ni macam ada benda ketuk kepala dia dekat atas kepala. Ketuk kepala dia. Bila dia tengok macam ada muka, sekejap saja itu muka hilang. Jadi dia marahlah. Dia kata, hai celaka punya itu hantu, ketuk kepala aku sudah mau kencing. Macam itulah dia translate. Nampak macam lawak tau, tapi seram lah. Kalau aku pun tengah buat air kecil, itulah kisah yang dikongsikan oleh individu yang diberi nama samaran sebagai Abang Karim, yang mana dia nampak ada kepala dalam tandas, kemudian ada Uncle Cina tengah kencing kena ketuk kepala. Kau ajar dia tu ni, kesian Uncle tu. Okey, kita berbalik semula kepada kisah yang kedua. Pian bukan nama sebenar, menyewa sorang-sorang di rumah sewa teres setingkat di negeri Melaka. Masa kejadian tu, Pian ni kena kuarantin COVID. Tempoh untuk kuarantin tak lama, hanya perlu 5 hari je. Jadi kita boleh beranggapan mesti kisahnya berlaku dalam tahun 2021 macam tu lah, bukan 2019, bukan 2020. Sebab apa? Tempoh kuarantin hanya 5 hari je. Berbeza dengan Abang Karim yang kena tempoh kuarantin untuk 10 hari. Aku rasa Abang Karim tu dalam tahun 2019-2020. Yang Pian ni pula dalam 2021 lah. Dah kuarantin 5 hari, kejap je, tak lama. Pian ni degil tau. Sepatutnya kuarantin dia tak boleh keluar rumah. Pian tak peduli. Malam tu pukul 8.30 malam dia keluar rumah juga, pergi ke kedai mamak nak bungkus makanan. Kemudian apa tahu? Si Pian ni buat perangai lagi. Dia pergi meronda-ronda dekat pusat bandaraya sejarah Melaka ni. Kata Pian, kalau ada polis pun peduli apa kan? Pandai-pandai lah dia dah cari jalan tikus. Pukul 11 malam Pian baru sampai ke rumah. Masa Pian dah masuk dalam rumah, Pian ni pun pergilah ke dapur nak masak air katanya. Tiba-tiba Pian dapat dengar macam ada orang ketuk pintu utama depan rumah. Pada awalnya Pian tak fikir apa-apa pun. Mungkin ada jiran sebelah datang nak melawat agak je lah, ataupun nak bagi bekalan makanan ke, katanya dia fikirkan macam tu. Pian pun bukalah pintu depan rumah. Tapi Pian hairan, mana orangnya? Tak ada orang pun, lengang. Jadi siapa yang ketuk-ketuk pintu tadi tu? Pian pun macam biasa je masuk dah balik rumah, pergi ke ruangan dapur semula nak tinggi air ni. Lagi sekali ketukan dari arah pintu depan. Kali ni Pian tak ada jalan slow-slow lah. Dia terus berlari menuju ke depan rumah cepat-cepat, terus buka pintu. Lagi sekali tak ada orang lagi. Pian tutup pintu balik cepat-cepat. Masa ni sel otak Pian ni dah mula berhubung. Aduhai, aku dah kena kacau ke? Yelah kan, pada waktu ketika ni, kalau kalian nak tahu, masa ni tak silap aku kecoh tau dalam Facebook kes yang ketuk-ketuk rumah kena gangguan macam ni. Belum sempat Pian berimajinasi gangguan ketuk-ketuk pintu ni, tiba-tiba terdengar ketukan pintu daripada arah belakang luar dapur pula. Alamak, sahih. Ini memang dia ni. Siapa lagi kalau bukan si dia ni? Maksudnya apa tau? Maksudnya gangguan di syaitan tu lah kan. Pian pun abaikanlah.
Dia tak pergi dapur. Dia abaikan bahagian dapur ni. Dia terus masuk ke dalam bilik, duduk diam-diam dalam bilik. Nasib baik air yang dekat dapur ni belum sempat tenggek lagi, belum sempat lagi buka api dekat dapur tu. Belum sempat. Kalau tidak, tak nak Pian ni kena pergi ke dapur juga, tutup api dekat gas ni. Master bedroom rumah ni betul-betul berada di bahagian paling depan sekali. Pian waktu ketika ni dia duduk dalam master bedroom ni. Kalau kalian nak tahu, master bedroom ni ada tingkap tu yang menghubungkan dengan ruangan garaj parking rumah dia ni. Bermaksud apa tahu? Secara tak langsung, apa sahaja yang berlaku di ruangan luar depan rumah Pian ni akan dapat didengari oleh Pian juga. Pada awalnya Pian ingat benda tu ketuk-ketuk je. Tapi di luar jangkaan Pian dapat dengar juga ada bunyi mengesot-ngesot betul-betul di bawah luar tingkap bilik Pian ni. Belum habis lagi ya. Ini belum habis lagi. Ada lagi. Bukan bunyi mengesot je, ada lagi. Disusuli pula dengan bunyi suara budak macam tengah gelak-gelak dekat luar rumah je ni. Walhal dah pukul 3 pagi ni. Mana pula datangnya suara budak waktu pagi-pagi buta ni kan. Bunyi tu dekat dengan tingkap Pian ni. Bunyi gelak-gelak tu, bunyi mengesok-ngesok ni masih lagi dalam area yang sama, di luar tingkap bilik Pian ni. Namun kalian semua, kemuncaknya gangguan pada Pian ni bila mana Pian kata dia dapat bau kapur barus tau. Tahu tak bau kapur barus tu macam mana? Kalau kalian tak tahu macam mana bau kapur barus tu, susah aku nak gambarkan. Sebab ianya berkaitan dengan pengurusan jenazah. Susah. Kalau kalian ada pernah menghadiri pengurusan jenazah tu, tahulah bagaimana baunya kapur barus tu. Memang kuat kapur barus ni, memang kuat. Masa ketika ini, Masya Allah, Pian ni katanya dia betul-betul rasa insaf. Tobat betul-betul. Takut je tu, nak kata macam mana nak gambarkan tu. Dia kata ketakutan itu dah sampai ke ujung rambut dah. Dia sangat-sangat takut pada waktu ketika ni. Sebab selalunya dia dengar daripada Facebook, dia baca daripada Google, dia tengok daripada YouTube. Ini dah berlaku pada diri dia sendiri. Aduh, ya Allah, kesian. Bila dah automatik insaf, automatik taubat, Pian ni pun dia buka lah YouTube dekat handphone dia ni. Dia mainkan video surah Yasin. Dia mainkan video tu sampailah ke waktu subuh. Dan kalian semua, untuk pengetahuan kalian semua, Pian kata dia ni pun dah lama tak solat. Solat subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, mengharapkan solat Jumaat je, dia katanya. Jadi Pian kata pada waktu ketika ni bila dia dah dengar azan subuh, dia pun solatlah subuh. Kemudian dia apa lagi? Dia solatlah sunat taubat juga. Ya Allah. Pian, ada asbab juga Pian. Kenapa kamu kena kacau, Pian? Elok benar lah kamu kena kacau, Kita haraplah biarlah Pian ni beristiqamah dalam menunaikan solat fardu, Janganlah tunggu sampai hantu ni main kacau baru nak solat pula. Tak betul tu, Pian. Ada faham, Pian? Itu adalah kisah kedua yang dikongsikan oleh Pian. Kena COVID dan kena kuarantin dalam rumah sewa di negeri Melaka. Kena gangguan dan disebabkan asbab gangguan tu, akhirnya dia pun bertobat sungguh-sungguh dan juga menunaikan solat fardu subuh. Allahu Akbar. Dan sebagai tambahan, aku nak buat tambahan sikit je. Bukan nak ceritakan, tapi aku nak berkongsikan sedikit maklumat dan info yang aku dapat daripada pengalaman daripada salah seorang rakyat Malaysia yang berlaku pada waktu ketika COVID dulu. Kisah ni aku dapat baru lagi di dalam laman Facebook grup Edit Apa Hari Ini Official. Dia ada salah seorang moderator, tak silap aku, dia berkongsikan kisahnya berkaitan dengan gangguan di waktu COVID, di mana gangguan tu dia sempat lagi melakarkan bagaimana rupa makhluk benda tu, makhluk jin syaitan tu yang mengganggu dia pada waktu ketika dia kena kuarantin tu. Kalau kalian nak tengok, ini adalah rupa dia yang beliau lakarkan, yang beliau sempat lakarkan waktu ketika beliau kena ganggu di waktu COVID masa tu. Ini adalah lakaran dia. Dia ada kisah dia. Aku tak kongsikan di sini kisah tu
Kalau kalian nak tahu bagaimana kisah tu dengan lebih lanjut, insya-Allah aku akan kongsikan dalam episod yang akan datang. Tapi apa yang aku boleh bagi info buat sementara waktu ini adalah lakaran muka yang dia lakarkan pada waktu ketika dia diganggu dengan jin syaitan hantu pada musim Covid tu. Kita kena faham ya, apa yang berlaku pada kita semua bukan disebabkan oleh kemampuan jin dan juga makhluk-makhluk yang seteru dengannya, akan tetapi semua di atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala lebih maha mengetahui apa yang terbaik, yang tersurat maupun yang tersirat yang tidak diketahui oleh kita semua. Apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah rancangkan kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Jadi kita kena sentiasa bersyukur, bertawakal, beriman, tunduk dan patuh memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa ya untuk tekan button subscribe, like on notification dan share supaya menarik lebih ramai lagi tontonan umum, lalu menjadi sebahagian keluarga Alam Maya Kisah Seram Alam Jin. Kalau kalian ada pengalaman-pengalaman angker yang ingin dikongsikan, bolehlah PM aku dalam link-link yang aku dah sharekan di description di bawah ni. Tekan je link tu, insya-Allah aku akan kongsikan sebagaimana pengalaman-pengalaman kalian yang kongsikan kepada aku. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bersua lagi dalam topik-topik bicara yang akan datang. Kisah-kisah seram yang lebih angker, kisah-kisah seram yang lebih misteri dalam Kisah Seram Alam Jin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara.